Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita mulakan kita punya Q&A hari ini, dan di hujung nanti saya akan bawakan sambungan daripada ayat yang kita bahaskan hari itu. Kita masih lagi berada di awal-awal surah Al-Baqarah, dan insya-Allah hari ini kita bahaskan ayat yang keempat, ayat nombor 4 daripada surah Al-Baqarah. Tapi jom kita doa dulu, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ada soalan-soalan yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita yang telah pun menyertai program Al-Furqan. Jadi tuan-tuan pendengar IKIM yang nak join kelas kita secara formal, tuan-tuan boleh boleh type saya berminat dan WhatsApp ke 0195119000. Tuan-tuan saya nak ucapkan selamat menempuh akhir-akhir Ramadan. Kita hari ini kita berada di hari yang pertengahan, kita pertengahan 15. So di hujung 15 ni mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk tambah ibadat kita, insya-Allah. Saya ni sebenarnya cakap je pandai, tapi saya sendiri pun sedang berusaha untuk menambah ibadat sebenarnya. Kadang-kadang kita dibebani dengan dengan urusan-urusan dan sebagainya, tapi kita mesti kena cari juga malam tu kita kena relaxkan diri kita dan kita kena fokus kepada ibadat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan saya, memudahkan tuan-tuan. Tolong doakan kita sesama kita, tuan-tuan. So kita pergi pada soalan kita yang pertama, insya-Allah. Okey, tuan-tuan ready dengan soalan yang pertama? Kebanyakan daripada soalan ni saya telah pun jawablah secara personal kepada orang yang bertanya, tapi bila saya tengok soalan ni sesuai untuk saya bawakan di program kita, saya akan bawalah untuk share pada pelajar-pelajar lain. Kadang-kadang soalan tu berulang, jadi kalau berulang tu kadang-kadang saya share juga, tapi kadang-kadang saya tak masukkan. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada soalan kita yang pertama. Okey. Ustaz, berkenaan dengan pangkat marfu', pangkat mansub atau pangkat majrur, begitu juga dengan nama-nama baris seperti baris dhammah, baris fathah dan baris kasrah, saya telah fahami. Bagaimana pula dengan tanda sabdu atau tulisan kecil sad lam ya atau qaf lam ya? Adakah ia termasuk dalam hal yang berkaitan dengan nahwu juga? Okey. Pangkat marfu', mansub dan majrur ni, tuan-tuan, kalau mula-mula masuk kelas kita belum ajar lagi. Jadi pelajar yang bertanya ni mungkin dia telah pun berada di bulan yang keempat ke bulan yang ketiga. Masa tu kita dah bahas tentang pangkat marfu', mansub dan majrur lah. Begitu juga dengan nama-nama baris dhammah, fathah dan kasrah. Kalau dia telah pun belajar selama lebih kurang 3 bulan, nama-nama baris ni memang dia dah mula expert, insya-Allah. Okey, baik, soalannya ialah macam mana pula dengan tanda sabdu? Sabdu ni baris dua, sabdu yang macam apa? Kan alif lam lam ha, kemudian atas lam tu kan ada sabdu. Kita panggil kan, kita kecil-kecil belajar panggil kita kecil-kecil dulu belajar mengaji, dia panggil sabdu. Kemudian tulisan-tulisan kecil yang ada dekat dalam ayat Quran tu, kadang-kadang ada tulisan kecil dekat atas tu, qaf lam ya, kadang-kadang sad lam ya. Qaf lam ya tu kalau kita belajar tajwid dulu dipanggil qili, kadang-kadang dipanggil sili, sad lam ya. Adakah itu hal yang berkaitan dengan nahwu juga? Baik, sebenarnya kalau hal yang berkaitan dengan sabdu tu, itu ialah bacaan. Kalau ada sabdu tu maknanya kalimat tu sebenarnya 2 kali. Macam inna kan, inna dia sebenarnya innana, ejaan asal dia lah innana. Tapi Rasulullah ajar kita baca, jangan baca innana, bacalah inna, panjangkan 3 harakat kat situ, tapi bubuh sabdu kat situ, inna, gitu. Jadi sebenarnya sabdu tu tujuannya ialah ada 2 kali huruf itu disebut, tapi baca sekali saja, cuma kita sabdukan jadi inna, asalnya innana, gitu. Lepas tu berkenaan dengan qaf lam ya dengan sad lam ya, saya tak boleh bagi jawapan secara keseluruhan sebab dia lain benda
lain kes. Jadi saya kena tanya, sebut salah satulah macam sabdu, seperti mana yang saya sebut tadi lah. Tapi kalau sod lamia dengan qaf lamia ni, ini berkaitan dengan potongan rangkap sebenarnya. Jadi sebenarnya tuan-tuan kalau masih belajar tajwid, ingat tak? Kalau ada tulisan tu maknanya kat situ boleh berhenti kan? Dia yang problem kalau nak berhenti, kalau tak ada tulisan kecil tu kat mana kita nak ulang semula bacaan kan. Jadi itu sebenarnya lebih kepada makna dia, dan di situ boleh berhenti di situ. Jadi kalau qaf lam ya ni maknanya waqaf lebih baik. Waqaf, kalau qaf lam ya qili tu waqaf lebih baik. Tapi kalau sod lam ya tu wasal lebih baik, sambung lebih baik. Tuan-tuan tengok ini tuan-tuan dapat satu ilmu. Kalau qaf lam ya waqaf lebih baik, berhenti lebih baik. Kalau sod lam ya wasal lebih baik, sambung lebih baik. Kadang-kadang tuan-tuan ada jumpa jim tu maknanya jaiz. Jaiz tu boleh berhenti dan boleh terus, sama je. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa lam alif la kan. La tu ada tempat-tempat tertentu yang tak boleh berhenti. Kadang-kadang mim saja. Mim tu maknanya mamnu' langsung tak boleh berhenti. Kalau nak berhenti bukan tak boleh, tapi pastikan nanti nak sambung baca balik kena anjak belakang sikit. Jangan baca sambungan terus daripada selepas mim kecil tu. Macam itulah. Itu lebih kepada hal yang berkaitan dengan makna ayat tu, supaya dia tak nak tuan-tuan berhenti di tengah-tengah rangkap. So itulah hal yang berkaitan dengan qili sili. Kalau sabdu seperti mana yang saya jelaskan tadi lah. Okay, kita pergi terus kepada soalan berikutnya lah tuan-tuan. Okey, dalam surah Yusuf ni, surah Yusuf ayat 12. Seronok kita dah ada program ni, kita boleh share. So nanti saya nak gerakkan saya punya muka ni ke atas sikit supaya tuan-tuan boleh nampak ayat tu dengan penuh. Okay, baik. Surah Yusuf ayat 12. Surah Yusuf ayat 12. Okey, perkataan warta dengan yarta wa yal'ab. Yarta wa yal'ab, maknanya yarta tu dia bersenang-senang, wa yal'ab wa tu dan yal'ab dia bermain-main. Kenapa fi'il mudhari' ini mati di hujung sedangkan tiada haraf jazam sebelum kedua-dua kalimat tersebut? Ni tuan-tuan tengok yarta dengan yal'ab ini. Jadi kenapa dekat sini mati? Yarta ni mati, wa yal'ab ini pun mati. Yarta maknanya dia bersenang-senang, yal'ab maknanya dia bermain-main. Dua-dua ni fi'il mudhari'. Tapi kenapa fi'il mudhari' ni mati? Sedangkan sebelum fi'il mudhari' ini tidak ada haraf jazam. Sebelum yarta pun tak ada haraf jazam, sebelum yal'ab pun tak ada haraf jazam. Jadi kenapa dia mati? Okey, nanti nak mudahkan tuan-tuan tengok makna ayat ni. Arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab. Saya bagilah dia punya latar belakang ayat ni sikit supaya tuan-tuan boleh enjoy perbahasan ni. Jadi arsilhu ma'ana ni sebenarnya permintaan daripada adik-beradik Nabi Yusuf. Dia minta kepada ayah Nabi Yusuf supaya esok dia nak pergi bermain-main, kemudian nak bawa Nabi Yusuf bersama. Tuan-tuan tahu cerita ni yang akhirnya Nabi Yusuf ni telah dicampak dalam perigi, sumur kata orang Indonesia, kemudian bajunya telah disapukan dengan darah binatang, supaya kononnya Nabi Yusuf tu telah mati ditangkap oleh serigala kan. Jadi ini kisah ni sebelum perkara itu terjadilah, di tengah pujuk ayah di Nabi Yaqub, ayah Nabi Yusuf iaitu Nabi Yaqub, bapa dia orang juga kan. Jadi minta arsilhu ma'ana, berikanlah oleh engkau hai ayah dia, biarkanlah oleh engkau hai ayah dia tu si Yusuf itu ma'ana bersama kami, kata adik-beradik dia. Ghadan esok, biarkanlah dia itu si Yusuf bersama-sama dengan kami esok, wahai Allah, wahai ayah Nabi Yaqub. Yarta dia bermain-main, wayang dia yarta dia bersenang-senang, seronok-seronok dengan kita adik-beradik yang mengamai, lelaki kita yang mengamai pergi ke padang pasir dan sebagainya. Jadi kita biarlah Yusuf itu bersenang-senang dengan kami, wayang dan bermain-main dengan kami wahai ayah. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami ini terhadap Yusuf itu lahafizun, sungguh-sungguh kami akan menjaganya. Adalah kami ada 10 orang, kami boleh jaga Yusuf. Jadi biasanya tuan-tuan, Nabi Yusuf ini tidak diizinkan oleh ayah dia iaitu Nabi Yaqub untuk bersama-sama dengan adik-beradik tersebut, sebab Nabi Yaqub sebenarnya tahu adik-beradik itu ada jealous sikit dengan Nabi Yusuf lah. Tapi permohonan kali ini diizinkan oleh Nabi Yaqub, sebab
Nabi Yakub mungkin dapat isyarat daripada Allah Taala, biarkan, sebab kisah selepas tu merupakan kisah yang panjang berkenaan dengan kisah kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, jadi soalannya, yarta ini kenapa mati? Yal'ab ini kenapa mati? Biasanya kalau fi'il mudhari' ni tuan, baris asas dia yarta'u kena baris depan, wa yal'abu baris depan. Jadi kalau dia nak jadi yarta' ni fi'il mudhari' sebenarnya adalah satu-satunya fi'il yang boleh kita ubahkan baris hujung. Kalau tuan-tuan jumpa fi'il madhi dengan fi'il amar, tak boleh ubah baris hujung tau. Tapi kalau fi'il mudhari' ni dia boleh berubah pangkat, dia boleh berubah baris hujung je. Jadi kalau nak ubah baris hujung fi'il mudhari', sebelum fi'il mudhari' ini dia mesti kena ada haraf jazam, dia panggil. Haraf yang menjazamkan fi'il mudhari', haraf baris mati. Kerja dia apa? Membaris matikan fi'il mudhari'. Di sini tak ada. Baik, sebenarnya kalau kita belajar peringkat yang ketiga nanti, tuan-tuan nanti akan sampai pada peringkat tersebut, yang mana salah satu daripada penyebab fi'il mudhari' akan jadi majzum, akan jadi baris mati, ialah kerana dia merupakan syarat dan jawab, syarat ataupun jawab. Kalau pakai fi'il mudhari' syarat ataupun pakai fi'il mudhari' untuk jawab, maka fi'il mudhari' itu akan jadi mati. Apa maksud syarat dan jawab? Okey, tuan-tuan dengar. Pelajar baru pun boleh faham, nanti bila tuan-tuan sampai benda ni jadi mudah pada tuan-tuan. Okey, katalah dalam rangkap itu ataupun dalam ayat itu, jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. In takul fatashba. In takul fatashba. Asalnya bukan takul, asalnya takulu, lu. Ujung itu kena baris depan. Takulu. Tapi bila ada in ini kita panggil dia haraf syarat. In tu jika kan. Jika engkau makan, fatashba, nescaya engkau kenyang. Jadi tashba tu asalnya tashba'u. Asalnya. Tapi dia jadi tashba. Kenapa? Sebab tashba tu jadi jawab dia. Syarat dia takul kan. Syarat dia engkau makan, jawapan ataupun nescaya engkau kenyang. Engkau kenyang tu sebagai jawab dia, syarat dan jawab. Jadi kalau guna fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tu masa dia jadi syarat pun dia kena mati, masa dia jadi jawab pun dia kena mati juga. Baik. Kadang-kadang haraf syarat dengan haraf jawab ni tidak digunakan, tapi dia ada syarat dan jawab di situ. Macam bahasa Melayu pun sama tuan-tuan. Kadang-kadang jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. So orang fahamlah ada syarat dan jawab. Tapi kadang-kadang engkau makan kau kenyang. Jadi maknanya dia ada syarat dan jawab tapi tak pakai jika dan nescaya tu tak pakai. Kau lari aku tembak. Asalnya jika engkau lari nescaya aku tembak. Tapi walaupun tidak digunakan haraf syarat dengan haraf jawab tu, dia masih ada unsur syarat dan jawab, dan fi'il mudhari' itu tetap akan mati juga bila ada unsur syarat dan jawab tersebut. Jadi itu yang terjadi dalam ayat ni. Jadi dalam ayat ni arsilhu ma'ana, biarkan dia bersama kami wahai ayah, esok, yarta wa yal'ab, kat sini syarat dia bersenang-senang dan dia bermain-main. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya terhadap Yusuf itu kami akan menjaganya. Bolehlah jika dia bermain dan bersenang-senang dan bermain bersama-sama dengan kami, nescaya kami akan menjaga dia. Jadi di sini ada unsur syarat dan jawab. Sebab tu yarta tu dia mati, wa yal'ab dan dia yal'ab itu mati. Jadi yarta dan yal'ab ni dua-dua syarat dia. Jawab di mana? Kami akan jaga dia. Jika dia datang bersama dengan kami, nescaya kami akan menjaga dia beramai-ramai. Itu maksud dia. Ya tuan-tuan. So yarta ni asalnya yarta'u, dia jadi yarta sebab dia jadi syarat. Begitu juga yal'ab juga asalnya yal'abu, dia jadi yal'ab saja sebab dia pun merupakan syarat juga. Jawab dia wa innalahu lahafizun. Itu dia punya jawab dia. Boleh faham tuan-tuan? So kalau pelajar-pelajar lama benda ni insya-Allah dia faham dengan baiklah. Tapi pelajar-pelajar baru pun dengan penjelasan saya dari awal tadi, mudah-mudahan tuan-tuan boleh fahamlah apa yang sedang kita bincangkan ya tuan-tuan. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan berikutnya. Okey, soalan ketiga kita ada dua soalan dalam page ni. Soalan yang ketiga, okey. Nanti saya turunkan balik saya punya muka ni. Alright. Ni soalannya ialah kalimah kaidahum yang bermaksud tipu daya mereka. Dalam sistem Al-Furqan ini dikenali sebagai dua isim berpasangan. Kaidahum ni, tipu daya mereka ni. Macam mana saya nak faham kaidah merupakan kalimat isim Ustaz, sedangkan dalam bahasa Melayu ia merupakan kalimat fi'il, iaitu melakukan tipu daya. Macam ni kita ada jumpa kaidahum. Kaidahum ni kita jumpa dekat dalam ayat Quran. Jadi kaidahum ni maknanya tipu daya mereka.
tipu daya mereka kan. Jadi kalau kaidahum tu tipu daya mereka, macam mana saya nak faham kaidah yang makna perkataannya ialah tipu daya, itu merupakan kalimat isim, kalimat nouns. Sedangkan dalam bahasa Melayu, kaidah tu tipu daya itu merupakan kalimat fa'il. Home tu tak ada masalah, maknanya mereka tu kalimat isim. Tentang kaedah, macam mana boleh Ustaz kata diisim. Okey, baik. Selain daripada tanda-tanda teknikal lah, tuan-tuan tahu tanda-tanda teknikal, alif lam dan sebagainya, tapi dari segi makna kat situ tuan-tuan tak jumpa lah, dia punya alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada, baris bawah pun tak ada, tapi kita tahu melalui makna dia, kaedah. Okey, sekarang ni tuan-tuan, ada satu istilah dalam kita pengajian bahasa Arab kita ni tuan-tuan, kita sebut sebagai nama terbitan ataupun isim masdar. Kenapa kita panggil nama terbitan ataupun isim masdar? Sebab kalimat tu kalimat isim tapi dia terbit daripada kalimat fa'il. Contohnya apa? Contohnya macam katalah kita ambil kalimat apa tu, dia lihat, aku lihat, engkau lihat, itu adalah kalimat fa'il, perbuatan. Dia melihat, aku melihat, engkau melihat. Tapi kalau penglihatan, itu bukan kalimat perbuatan, itu dah jadi kalimat isim. Ataupun contoh yang mudah lah tuan-tuan, senang. Saya selalu guna contoh ni untuk bagi mudah pelajar. Katalah dia makan, aku makan, engkau makan, mereka makan. Yes, itu ialah kalimat perbuatan, kalimat fa'il. Tapi kalau makanan, makanan tu dah bukan kalimat fa'il, tu dah kalimat isim pula. Jambu ke, apa tu, durian ke, nasi ke, itu makanan, makanan. Tapi asal kalimat makanan tu ialah daripada kalimat makan, daripada kalimat fa'il. Itu kita panggil masdar. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan kena ingat, jangan samakan fa'il bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Kalimat fa'il dalam bahasa Arab ni wajib ada satu ganti nama diri yang tersembunyi dekat dalam tu. Kalau makan, katalah makan yakulu dia makan, takulu engkau makan, akulu aku makan, yakuluna mereka makan, wajib kena ada ganti nama diri dekat dalam kalimat perbuatan tu. Jadi kalau kalimah kaidah ni dia tak ada ganti nama diri dekat dalam tu, itu sebenarnya ialah kalimat tipu daya. Kalau tuan-tuan nak faham, cuba tuan-tuan bayangkan kalimat makan tadi. Dia makan, aku makan, mereka makan, fa'il. Tapi kalau makanan, itu adalah kalimat isim. So, benda yang sama juga dekat dalam ni. Jangan tuan-tuan samakan kalimat fa'il dalam bahasa Melayu tu sama dengan fa'il. Semuanya sama dalam bahasa Arab, tak boleh. Jadi tuan-tuan kena berfikir macam mana orang Arab fikir, bagaimanalah kalimat perbuatan di sisi mereka. Macam tu. Okey, soalan keempat. Bagaimana cara membaca huruf-huruf hijaiyah yang digunakan untuk memulakan satu surah seperti Alif Lam Mim, Yasin dan sebagainya. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu soalan-soalan ni sebenarnya saya tulis semula bagi mudahkan tuan-tuan untuk faham apa persoalan yang timbul. Dan dalam program kita ni, syukur alhamdulillah kita boleh share skrin yang sama. Jadi saya boleh masuk ke ayat Quran, jadi kita boleh tunjuk di situ. Jadi yang bestnya tuan-tuan tak payah pergi cari kamus Al-Furqan kita, melalui skrin ni tuan-tuan dah boleh nampak ayat yang sama kita share. Jadi soalan-soalan ni saya nak begitu saya tulis semula lah. Kadang-kadang yang menulis soalan ni kata aku tak tulis macam ni pun macam lain. Tak apa, saya tulis semula bagi mudah semua orang boleh share soalan. Okey, bagaimana membaca huruf-huruf hijaiyah yang digunakan untuk memulakan satu surah seperti Alif Lam Mim, Yasin, Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad dan sebagainya lah. Okey, macam ni tuan-tuan. Kalau alif tak payah bahas lah. Alif tu kena baca alif lah. Kemudian selain daripada alif, Lam, Mim, Yasin, Qaf, Ha, Ya, Ain, Sad ataupun Sad, ataupun Nun, itu semua adalah huruf-huruf hijaiyah yang digunakan dalam awal surah sebelum kita baca satu surah kan. Itu dia ada dua jenis. Jenis yang pertama kita panggil mad, ini semua mad lazim lah, tapi ada mad lazim mushba' harfi, ada mad lazim mukhaffaf harfi. Kadang-kadang orang panggil mad lazim harfi mukhaffaf, mushba' muhaffaf, tak kira lah yang mana satu dulu, tapi itulah dia, mad lazim mukhaffaf harfi ataupun mad lazim mushba' harfi. Jadi yang mushba' harfi ni ialah huruf yang dieja dengan 3 huruf. Contohnya macam mim, mim, ya, mim. Eja huruf mim ialah mim, ya, mim kan. Kalau eja huruf lam, lam, alif, mim. Betul tak? Ataupun sad, sin, waw, sad. Sin, waw, dal, sad. Jadi kalau huruf-huruf yang dieja dengan 3 huruf itu hendaklah dibaca dengan 6 harakat. Tapi kalau kalimat-kalimat yang dieja dengan 2 huruf, contohnya kalimah ya kan? Ya, ha, kaf, ha, ya, ha dengan ya tu semua dieja dengan 2 huruf.
Kalau eja ya, ya alif. Kalau eja ha alif kan. Itu kalau kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang dieja dengan dua huruf macam tu, itu kita panggil mad lazim mukhaffaf, harfi kena baca dua harakat saja. Okey, baik. 6 dengan 2 Okey, sekarang ni macam ni kalau tengah-tengah di antara daripada huruf yang pertama tu nak masuk huruf yang kedua, yang tu kita kena tengok, kita kena guna sistem tajwid yang macam biasa kita gunakan. Okey. Katalah alif lam mim, alif tu settle lam baca 6 harakat. Lam. Lepas tu antara lam dengan mim tu kita ada 3 harakat. Sebab apa? Sebab mim berjumpa dengan mim kan? Lam alif mim kan ujung dia mim. Lepas tu jumpa dengan mim ya mim. Jadi tengah-tengah tu kan ada mim jumpa mim. Itu mim mutamathilan. Jadi kena ada 3 harakat dengung. Sini alif lam mim. 6 harakat balik. Faham tak? Tapi kalau Yasin, Yasin, ya 2 harakat, sin 6 harakat. Macam tu. Faham tak? Macam itulah lebih kurang. Tuan-tuan pergi tanya Ustaz tajwid, tuan-tuan lah. Kita belajar ilmu nahwu kat sini. Sikit-sikit saya boleh. Saya pun bukannya pandai sangat bab tajwid ni. Jadi yang bagusnya tuan-tuan pergi tanya dengan Ustaz tajwid. Tuan-tuan dululah. So apa yang saya jelaskan tadi tu insya-Allah itulah dia. Pelajaran kalau tuan-tuan tanya Ustaz tajwid pun benda yang sama juga dia ajar. Dia jelaskan. Okey tuan-tuan. Ini mungkin soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Ini soalannya selalu kita dapat, tapi dalam berbagai-bagai bentuk lah. Macam mana naikkan sikit saya punya gambar ni. Apa ni? Soalan ni datang dalam bermacam bentuk. Jadi kadang-kadang saya keluarkan semula lah. Kalau dalam lama tak keluar tu baru saya jumpa balik dan saya keluarkan. Okey. Kenapa kadang-kadang kita baca Rasulullah, lu. Kadang-kadang kita baca Rasulah, Rasulullah. Kadang-kadang kita baca Rasulillah, Rasulillah. Kenapa kadang-kadang Rasul tu lu bari depan, kadang bari atas, kadang bari bawah. So inilah intipati pelajaran nahwu kita. Untuk belajar pada peringkat yang ketiga, benda inilah yang kita akan ajar. Antara sebab kenapa baca Rasulu, sebab mungkin Rasul itu menjadi pelaku kepada sesuatu perbuatan. Kalau Rasulah mungkin dia jadi maf'ulun bih kepada sesuatu perbuatan. Kalau rasuli itu mungkin sebelumnya ada haraf jar. Jadi ini antara sebab. Kalau tuan-tuan nak tahu nanti tuan-tuan akan sampai pada peringkat yang ketiga, kita buat dengan cara yang paling mudah untuk tuan-tuan faham, insya-Allah. Ada 6 sebab kenapa kita baca rasulu. Antaranya sebab dia jadi pelaku lah. Kemudian rasulah, ada 11 sebab kenapa kita baca rasulah tu, kita baca di la, baca baris atas. Rasuli tak banyak, ada 2 sebab saja kenapa kita baca di baris, kenapa kita baca di dengan baris bawah. Jadi kalau nak jelaskan satu-satu sekarang ni memang susah sebab kita kena bawa daripada awal pengajian sampai ujung. So tuan-tuan yang belum sampai, tuan-tuan sampai sikit, nanti peringkat ketiga benda inilah yang akan kita bahas dengan detail dan terperinci insya-Allah. Siapa-siapa yang seronok nak belajar bahasa Arab Al-Quran, jom join kita. Tuan-tuan type saya berminat dan hantar ke WhatsApp ke 019 511 9000. Tuan-tuan. Okey, sekarang kita pergi kepada ayat yang akan kita gunakan dalam pembacaan kita hari ini insya-Allah ya. Okey, kita ambil ayat ni Kita ambil ayat wallazi, nanti saya naikkan dulu saya punya gambar ni. Atas lagi sikit. Alright. Okey. Okey tuan-tuan Ayat yang kita bahaskan hari ini ialah ayat yang keempat ayat yang keempat wallazina daripada wallazina. Ni ayat yang ketiga kita dah selesai. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Okey tuan-tuan, tuan-tuan tengok wallazina yu'minuna bima unzila ilaika sampai unzila ilaika tu kita potong dekat ke atas sekejap. Kita nak bagi faham dia punya, makna dia dulu. Kemudian baru kita bahaskan wa min qablika. Qablika ni rangkap yang kedua, kita potong sini. Wa bil akhirati yuqinun hum yuqinun ni rangkap yang ketiga. Okey, ambil rangkap pertama dia. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan mereka adalah orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Itu kriteria ataupun karakter orang-orang bertakwa ni yang berikutnya.
Yang keempat lah, kalau dalam ayat yang ketiga ni, dalam yang ketiga kita dah bahas ada 3 karakter orang-orang yang muttaqin kan. Mereka adalah yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib, wa yuqimuna solah, dan mendirikan solat. Tu karakter kedua. Karakter ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Ada 3 kriteria orang bertakwa ni yang telah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Okey, ni 3 karakter. Lepas tu ayat yang keempat Allah sambung lagi, ada karakter lain. Karakter yang keempat ialah wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan mereka juga merupakan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Apa yang diturunkan kepada Rasulullah? Rasulullah diturunkan kepadanya Al-Quran. Jadi mereka beriman sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Ini karakter orang-orang muttaqin yang keempat. Karakter yang kelima apa? Wa ma unzila min qablika. Mereka beriman dengan Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan dia beriman juga dengan apa yang diturunkan daripada sebelum engkau. Maknanya orang-orang muttaqin ini dia percaya sebelum daripada Al-Quran itu ada kitab lain yang telah pun turun. Injil dan Taurat dan sebagainya. Dia percaya ada. Tapi kalau dia jumpa Injil dan Taurat hari ni, dia tak boleh nak percaya kat dalam tu sebab tak tahu mana yang telah diubah. Tapi dia yakin memang pernah turun kitab-kitab tersebut. Tapi kitab tersebut telah pun diubah sesuai, jadi sebab tu terpaksa kita kena tolak semualah. Dan kita ambil aja ayat Quran, kita ambil Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, sebab Al-Quran ni purify balik apa yang telah diturunkan oleh Allah sebelum daripada itu. Okay, ini karakter yang kelima. Karakter yang keenam ialah wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka yakin. Itu karakter dia, yang kriteria orang muttaqin yang berikut ni. Okey, kita ambil secara teknikal. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Wa, dan ini ialah kalimat haraf, dia ialah haraf penyambung cerita, ataupun kalau dalam pengajian peringkat ketiga haraf ataf. Alladzina ini isim mewakili, tuan-tuan, ataupun isim mausul kan, tuan-tuan belajar kan. So kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang pertama, jantina kalimat ini muzakkar, jumlahnya jamak. Kenapa jamak? Sebab ada terjemahan berganda orang-orang, nampak? Ganti nama diri yang ketiga. Kenapa ketiga? Sebab dia adalah kalimat isim. Tanda isim ni mana? Tanda isim dia ada al di pangkal. Ganti nama diri yang tersembunyi dalam alladzina ialah mereka ataupun hum. Itu kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang pertama. Okey, belajar pada peringkat yang kedua pula, saya akan tanya. Okey, ini kalimat isim. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Jawapannya ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelaran dia tadi apa saya sebut? Isim mewakili ataupun isim mausul. Jadi kalau gelaran dia sebagai isim mewakili ataupun isim mausul, dalam konteks ayat ni dia mewakili siapa? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, wahai Muhammad. So mereka, orang-orang yang ni dia isim mewakili, dia mewakili siapa dalam konteks ni, tuan-tuan? Cuba jawab. Dia mewakili, ataupun saya nak bagi kuis lah, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba jawab. Tuan-tuan kat bawah tu cuba tuan-tuan jawab. Dalam konteks saya ni, alladzina ni isim mewakili, dia mewakili siapa dalam konteks ni? Mereka juga adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Siapa mereka ni? Cuba tuan-tuan tengok. Dia ada kaitan dengan ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni menceritakan karakter orang ni lah. Mereka beriman kepada yang gaib, mereka mendirikan solat, dan mereka menafkahkan apa yang direzekikan kepada mereka. Tu orang tu lah. Kemudian sambung, dan mereka juga orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, iaitu Al-Quran kan. Jadi mereka ni isim mewakili, di isim yang ada gelaran dan fungsi isim mewakili. Dalam konteks ayat ni dia mewakili siapa? Cuba tuan-tuan jawab. Tuan-tuan jawab, tuan-tuan pergi dekat kolom jawapan tu, bagi tahu kat saya. Ini mausul kan, isim mausul, dia mausul kepada siapa ataupun dia mewakili siapa. Tuan-tuan jawab. Tuan-tuan hantar tuan-tuan pergi dekat kolom jawapan bawah tu ataupun kolom komen tu. Saya nak tengok tuan-tuan komen kat bawah ni. Ni mewakili siapa? Okey, yu'minuna, mereka beriman, mereka percaya. Inilah kalimat fa'il, iaitu fa'il mudhari'. Kalau fa'il mudhari', ganti nama diri dekat ni ialah mereka. So mereka ni rujuk pada siapa? Mereka beriman. Mereka ni rujuk kepada alladzina ni, orang-orang yang sama. Mereka rujuk kepada alladzina itu, orang yang sama. Apa ni, maf'ulun bih ada tak? Maf'ulun bih tak ada. Maf'ulun bih tak ada kat dalam ni. Kemudian B maknanya dengan, ni ialah kalimat nanti tu. Kalau pelajaran peringkat ketiga untuk yu'minuna tak habis. Pelajaran peringkat ketiga ni ialah fa'il mudhari'. Jadi kalau fa'il mudhari' dia mabni ke mu'rab, jawapannya dia mu'rab. Ni pelajar baru dengar, tuan-tuan akan sampai nanti.
di mu'rab. Jadi fi'il mudhari' adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mu'rab mansub ke mu'rab majrur, dia mu'rab marfu'. Kenapa dia mu'rab marfu'? Sebab dia tidak diganggu oleh haraf yang nak bagi dia baris atas atau haraf yang nak bagi dia baris mati. Haraf nasab pun tak ada, haraf jazam pun tak ada. Jadi dia berada dalam keadaan marfu'. Jadi kalau dia marfu', mana tanda marfu' dia? Marfu' dia ialah cik nun ni, nun baris atas ni. Ini ialah tanda marfu' dia. Kenapa? Sebab dia termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. Kelompok fi'il mudhari' yang 5, huma, antuma, hum, antum dan anti. Kat sini ni hum lah, mereka lah. Okey, tuan-tuan yang nak faham benda ni, tuan-tuan stay, jangan tinggalkan kelas. Nanti tuan-tuan akan sampai kepada perkara tersebut insya-Allah. Kita tak boleh ajar sekarang sebab panjang cerita dia. Banyak benda tuan-tuan kena tahu dulu. So tapi sekurang-kurangnya apa yang saya sebut tu tuan-tuan dah dengar. So mudah-mudahan mudah untuk tuan-tuan faham bila kita sampai pada pelajaran tersebut. Bi ialah haraf jar, haraf jar. Ma apa yang? Ini juga merupakan isim mewakili tuan-tuan. Isim mausul. Dia sama macam alladzina, tapi alladzina dia mewakili orang, tapi ma dia mewakili yang selain orang. Jadi cuba tuan-tuan tengok, bima unzila ilaika, dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau. So apa yang ni isim mewakili, dia mewakili apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok elok-elok. Apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW? Ni isim mewakili, dia mewakili Al-Quran. Siapa yang jawab Al-Quran tu? Alhamdulillah betul. Cuma nak tahu alladzina ni diwakili siapa? Tuan-tuan jangan lupa jawab tu. Okey, unzila ia telah diturunkan. Ini ialah kalimat fi'il, iaitu fi'il madhi sebab ada telah kan. Tapi fi'il madhi yang majhul. Apa dia fi'il madhi majhul nanti saya jelaskan bukan hari ni lah. Bila kita jumpa lagi nanti saya jelaskan Unzila ini fi'il madhi, di fi'il madhi majhul, ganti nama diri di kalam ni ialah ia. So ia ni rujuk pada siapa? Ia ni rujuk kepada apa yang dia rujuk kepada Al-Quran. Apa yang telah ia diturunkan kepada kau, dia rujuk kepada Al-Quran. Maf'ulun bih ada tak? Maf'ulun bih dia tak ada dalam konteks ini. So fi'il madhi pelajaran peringkat ketiga dia mabni. Okey, ilaika, ila maknanya kepada, ini ialah kalimat haraf iaitu haraf jar. Kemudian ka. Ka makna apa? Ka maknanya engkau. Ka maknanya engkau, ini merupakan kalimat isim. Ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi juga. Gelaran ni apa? Gelarannya ialah isim dhamir, isim ganti nama diri. Jadi kalau gelaran dia sebagai isim dhamir, isim ganti nama diri, fungsi dia apa? Fungsi dia menjadi ganti nama diri lah. So dalam konteks ini dia menjadi ganti nama diri kepada siapa? Cuba tuan-tuan tengok. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ka. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau. Engkau ni rujuk kepada siapa tuan-tuan? Rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan okey, cukup rangkap pertama cukup. Kita belajar hari ni rangkap pertama. Pelajar lama, pelajar baru semua boleh enjoy pengajian kita, dan nanti pada pertemuan kita akan datang saya akan jelaskan tentang unzila ni sekali lagi. Ia telah diturunkan kan. So inilah kalimat fi'il, iaitu fi'il mudhari' yang majhul. Apa di majhul nanti saya jelaskan pada pertemuan kita minggu depan insya-Allah. So tuan-tuan tolong jawab kat saya, bagi dekat komen alladzina ni ialah isim, dia ialah isim mewakili dalam konteks ayat ini, dalam konteks rangkap ini dia mewakili siapa? Tolong jawab ramai-ramai dan insya-Allah nanti minggu depan saya akan bagi jawapan ni. So tuan-tuan siapa yang berminat untuk ikuti pengajian kita boleh type saya berminat dan hantar ke 019 511 9000 So ada satu lagi saya nak sebut, kemungkinan kita ni raya tak boleh balik kampung tuan-tuan. Kalau kita cuti pun apalah sangat, kelas-kelas kita, program kita pun bukannya lama sangat pun. Video pertama tu berapa je, dalam 5 minit je, 7 minit je paling lama pun. Kalau video kedua tu pula cuma lebih kurang dalam 15 minit macam tu lah. 12 minit, 15 minit, kadang-kadang adalah sampai terlajak sampai 17 minit. Lepas tu bukannya setiap hari, seminggu tu cuma 3 kali je, Isnin, Rabu, Jumaat je. So kalau kita nak bagi cuti raya pun apalah sangat tuan-tuan, tak payahlah raya, cuti raya ni. Itulah kita punya advantage kita belajar secara online kan. Dahlah kelas kita pendek-pendek, lepas tu tak payahlah cuti tuan-tuan. Tuan-tuan sambung je pengajian kita insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan rasa malas nak jawab kuis hari tu, tak payahlah jawab, tunggu lepas raya esok lah jawab. Nak bagi cuti pun alang-alang, kelas kita 15 minit. Itu advantage kita belajar online. Kalau tuan-tuan nak kena pergi kelas, kena start enjin kereta, kena pakai tudung apa pakcik-pakcik, kena pakai lawa-lawa nak pergi kelas, tak payah kan, tak kena pakai minyak wangi semua, tak payah tuan-tuan. Tu advantage kita belajar online ni, itulah dia. So ada kemungkinan kita tak cuti tuan-tuan, kita buat mengaji je macam biasa.
So terima kasih atas perhatian. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pengajian kita. Kita akan jumpa lagi minggu depan. So tuan-tuan tolong jawab alladzina tu rujuk pada siapa dan pergi dekat ruang komen tu jawab insya-Allah. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.